Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar suara saya? Hello, dengar tak? Okay, jelas Ha. Ya, Wan. Hello, dengar tak? Saya dengar, tapi hello, Puan, dengar tak? Hello. Dengar. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada Wi-Fi pejabat. ada mana tu? Pejabat. Oh, kat Kelantan lah Yes, di Kelantan. Oh, jauh lah. Kelantan, Kuala Lumpur. Itulah dia norma baru. Walaupun jarak jauh, kita still boleh buat IG live dengan penulis buku Diet Bukan Mitos. Jadi Puan, kita berkati sesi kita lah ya. Mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Alhamdulillah bersama saya Encik Amir di Galeri Ilmu dan bersama kita penulis buku Diet Bukan Mitos, pakar dietitian kita lah. Tu dia. Kita nak menyerahkan sesi kita ni, minta Puan Ruqayyah lah memperkenalkan diri. Siapakah Puan Ruqayyah ni sampai terbitnya buku Diet Bukan Mitos ni? Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruqayyah Muhammad. Okay, saya seorang dietitian di Hospital USM lah. So saya adalah salah seorang penulis Galeri Ilmu. So bersama Galeri Ilmu ni dah ada 2 buku solo. Salah satunya adalah Diet Bukan Mitos, dan satu lagi adalah buku Diet Mak-Mak lah. Saya juga terlibat dalam beberapa buah buku antologi macam contoh Pelan-Pelan Kayuh, Mrs. Papa, Meludah ke Langit, bersama Galeri Ilmu lah. Okay. So jadi seronok lah sebenarnya bersama Galeri Ilmu, menjadi penulis Galeri Ilmu ni rasa macam satu family besar sebenarnya. Dia nak tahulah juga daripada seorang dietitian tu macam mana boleh terjebak dengan penulisan sebelum kita pergi pada buku ni. Okay, saya dah mula start menulis tu dalam 2014 lagi. So asalnya saya menulis tu sebab saya nak kongsi informasi dengan orang ramai lah sebenarnya. Sebab bila kita sebagai seorang dietitian berjumpa dengan pesakit, ramai pesakit tanyalah macam tak ada ke bahan bacaan lain yang diorang boleh baca lepas balik jumpa dengan kita kan. Sebabnya ialah jumpa dengan dietitian sesi dalam 30 minit, mana nak sempat nak cover semua benda kan. So jadi macam dekat luar banyak buku, tetapi daripada seorang dietitian yang menulis untuk layman, maksudnya untuk orang awam tu tak adalah. Saya rasa setakat ni saya je yang dietitian yang baru menulis, dan dah start lah sekarang ni macam dah ada lah dietitian junior-junior yang dah start menulis, tapi untuk yang terbitkan buku tu tak ramai lah. So jadi bagi saya rasa macam saya ni macam pioneer lah, suka lah macam tu. Setuju. Jadi terima kasihlah kerana sudi untuk terbit bersama kami, sebab yalah kita banyak penerbit tapi Puan sudi bersama kami ni satu benda yang kami sangat suka lah, sebab buku ni bila kita baca Diet Bukan Mitos ni, dia sebenarnya kalau nak cakap buku bahasa Inggeris lah, kalau nak cakap memang insyaAllah banyak lah, tapi ditulis oleh orang Malaysia yang memang tahu situasi tempatan tu macam mana, kerenah orang Malaysia ni macam mana. Jadi Betul. buku ni bagi saya sangat sesuai dan sangat kena pada masa, dan kita pun sebenarnya insyaAllah lagi seminggu kita nak menyambut Ramadan lah orang cakap. Jadi benda ni pun orang cakap Ramadan dan kesihatan ni benda yang tak jauh beza. Lagi-lagi jenis orang yang kata okeylah aku nak diet, nak bulan puasa nak diet. Tapi sebelum nak sentuh pasal tu, saya nak tanya dulu pada Puan, apa big why Puan menulis Diet Bukan Mitos ni? Sebab apa mitos tu dijadikan tajuk kan? Sebab yalah Melayu dan mitos ni satu benda yang tak asing kan. Jadi Diet Bukan Mitos ni kenapa Puan rasa nak berkongsi pada masyarakat? Bismillah.
Okay. Bitwise sebenarnya buku Diet Bukan Mitos ni, buku ni actually manuskrip ni saya dah usahakan a few years juga sebenarnya. So jadi bila kita dah mula sikit-sikit kita nampak apa sebenarnya benda yang masyarakat nak tahu. Benda tu yang bersama je. Pesakit akan setiap kali datang jumpa dia akan tanya soalan yang sama berulang-ulang kali. So jadi perception dia orang mengenai kan macam oh susah lah diet ni, susah lah macam nak turunkan berat badan, susah nak jaga makan kan. So sebab tu saya ditimbulnya diet bukan mitos. Maksudnya diet ni sebenarnya dia bukanlah mitos, dia boleh kita buat tetapi kita kena tahu cara dia. Once kita tahu cara dia, macam petik jari macam tu je lah. Gitu. Okay. So jadi sebab tu bila saya mula menulis buku ni, so saya just memang dia hanya cover kepada informasi yang basic sahaja, yang semua orang saya rasa macam perlu tahu. Macam contoh kan, salah satu tajuk nak makan nasi, nak kurus kena makan nasi, gitu. So selalu orang cakap makan nasi nanti gemuk, makan nasi nanti gemuk kan. Sebenarnya salah tu kan. So jadi kita nak betulkan perception lah. So jadi walaupun kita berjumpa dengan pesakit, ramai pesakit, tetapi bila kita ajar cakap oh tak boleh lah, kena makan juga nasi sebenarnya, tak makan nasi nak ganti dengan apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk kita mengubah cara pandang orang kepada satu perception dia tu yang dia dah sedia ada, susah sebenarnya. So jadi sebab itulah datangnya buku Diet Bukan Mitos ni dengan tujuan untuk kita at least lah, kalau kita tak boleh nak ubah dia punya perception, kita boleh at least put some, orang kata apa, some knowledge yang mungkin dia akan jadi pencetus kepada satu perubahan baru pada dia. Macam itulah. Sebab baru-baru ni saya tengok ada satu cerita Korea kot, tak salah saya. Dia cakap apa? Dia kata it's easier, maksudnya to put the money into someone's pocket rather than put the thoughts into someone's mind. So maksudnya situlah. So jadi macam itulah maksudnya. Jadi saya rasa kita ajar boleh, tetapi dengan penulisan sebenarnya dengan cara yang betul, dia akan mampu membawa sesuatu ideologi kita tu pergi lebih jauh sebenarnya. So jadi sebab itulah terbitnya manuskrip Diet Bukan Mitos ni, dan alhamdulillah Galeri Ilmu terima untuk diterbitkan. Seronok sangatlah sebenarnya. Kalau ikut dalam ni saya sedang membelik kandungan lah. Dia terbahagi pada 3 bab utama. Diet bukan hanya mitos. Diet bermula dengan apa yang difikir, dan juga diet adalah gaya hidup. Jadi kalau ikut pada ni banyak topik-topik yang sangat menarik lah. Antara yang masa saya tertangkap sekarang ni, No Fruit Fan Club. Itu tentang apa Puan? Kalau boleh cerita. Okay. No Fruits Fan Club ni dia sebenarnya saya macam adalah a few pesakit saya tu. Memang jenis memang tak suka makan buah. Okay, so jadi bila macam contoh lah, kata dalam satu hari kadang saya pesakit, kita boleh kira dalam 5 orang ke macam tu, contohnya kadang-kadang 1 je yang makan buah. Kalau yang lain tu mungkin seminggu sekali pun tak ada, sebulan sekali pun tak ada. Memang tak suka makan buah. Saya pun tak tahu kenapa. So jadi, tapi bila kita tanya balik sebenarnya, buah ni dia lebih kepada daripada kita kecil sebenarnya tidak terbiasa dengan ambil buah. Dan buah dekat Malaysia ni kadang orang hanya makan bermusim. Contohnya masa mungkin musim dokong, orang makan dokong. Tapi makan berlebih-lebihan. Musim durian, orang makan durian banyak. Rambutan makan rambutan. Kadang pesakit saya sebab 2 kilo, 3 kilo rambutan sekali makan kan. Kita macam, betul ke? Tapi itu adalah realiti lah. So kalau kata di luar musim buah tempatan tu, buah-buah lain macam buah import dan sebagainya. Zaman dulu yes, mungkin buah apple mahal, limau sangkis mahal, tapi but nowadays buah-buahan ni agak orang kata affordable, boleh dibeli. Tetapi disebabkan oleh kita punya orang kata apa corak pemakanan kita daripada kecil. So corak pemakanan daripada kecil tu memang jarang, memang kurang sangat ambil buah. So itu menyebabkan bila dah dewasa pun kita terbiasa dengan kebiasaan macam tu. So jadi walaupun kadang-kadang kita cakap kena ambil buah, kita suruh cakap no, passion lah ni. No,
tak boleh lah, saya memang tak suka buah. Dia tak boleh paksa. Macam tu. Okay. So jadi dalam buku, dalam tajuk No Fruits Fan Club ni, saya nak explain lah. Sebenarnya kalau kita contoh lah, kita tak suka makan buah. Dah cakap Kelantan, Tok Save lah saya ni. Okay. Tak suka makan buah. Kita boleh gantikan sebagai contoh macam buah-buah kering. Contohnya buah kurma, buah prune ke, buah tin kan. So jadi buah-buah tu kita maksudnya available all time. Tak perlu kita nak kena tunggu pergi ke pasar, nak pergi supermarket baru ada. So kita boleh store je. Sebagai contoh, kalau dekat pejabat contoh, kita boleh ada je stok buah kurma, stok buah kismis contohnya kan. And then kismis pun lebih kurang kita perlu makan dalam 1 tablespoon sahaja untuk sekali makan. Bukannya kena makan banyak. So 1 tablespoon tu macam cukup dah kan untuk kita punya keperluan buah kita untuk satu hidangan. So jadi orang selalu macam susah lah nak makan buah ni, macam payah kan. So even kadang-kadang saya pesan dekat ni, just store you punya buah prune tu ke, bekas prune ke, bekas kurma dalam you punya laci kat bawah meja. So instead bila kita buat kerja kan, rasa macam boring, rasa macam kita nak makan kerepek, nak makan coklat dan sebagainya, ambil je lah buah tadi, buah kering tadi. So tak perlu kena potong, tak perlu kena basuh buah kan, nak pergi pantry dan sebagainya. So itu adalah salah satu cara untuk kita menggalakkan pengambilan buah-buahan lah sebenarnya dalam kita punya masyarakat. So apa-apa pun dia mesti kena start daripada kecil. So kalau kata daripada kecil kita tak terbiasa dengan kebiasaan macam tu, bila datang besar susahlah kita nak implement dalam keluarga kita. Betul. Sebab kalau sebut buah ni, sebab yang biasa saya dengar orang sayur lah kan. Sayur macam standard lah, sampai ketua pun ramai tak makan sayur. Tapi buah ni macam pelik jugalah bila orang tak suka buah kan. Sebab buah tu manis. Sebab mindset orang sayur tu pahit. Tapi rupanya wujud orang yang macam ni. Jadi soalan saya sebenarnya, saya nak tanya, ialah sebab tadi Puan ada petik pasal buah import ni mindsetnya mahal. Tapi sekarang Alhamdulillah dah boleh belilah, mampu belilah. Tapi soalan yang saya nak tanya ni, yang mana lagi okey sebenarnya? Sebab yelah kalau kita nak cakap pasal mahal tadi kan, buah tempatan ni memang standard dia tak sama level buah import ke macam mana? Sampai orang cakap nak diet kena beli benda-benda yang buah macam tadi lah. Apple lah. Tapi buah tempatan ni lokal ni tak bagus sangat ke? Buah betik ke? Buah-buah yang tak bermusim lah. Sebab kalau kita cakap rambutan lokong tu bermusim, yang tak bermusim macam betik saya ingat tak bermusim kot. Tembikai. Betik, pisang. Betik pisang. So pendapat Puan tentang perkara ni, adakah diet mesti buah import? Adakah itu compulsory? Okey, bismillah. Okey. Diet ni bila kita nak makan sebenarnya dia tidak semestinya kita nak kena ambil buah import. So buah tempatan, kalau if available buah tempatan, tak ada masalah pun. Kita boleh just makan. So macam contoh ada pesakit saya ni, rumah dia tu memang dia tanam pokok buah-buahan ni sekeliling kawasan rumah dia. Kawasan orang kampung kan, kawasan luas kan. So jadi macam dia kata isunya pula adalah buah ni kadang-kadang berlebihan. Banyak sangat. So jadi bila banyak ni sayang nak buang, lain kali makan banyak. Itu satu isu lah, terlebih makan pula. Okey, tetapi sebenarnya kalau kata even though kita nak ambil buah tempatan, macam contoh betik lah. Betik dia ada sukatan dia juga. Lebih kurang kita makan lebih kurang dalam sejurai lah. Satu sejurai buah tu. So jadi satu potong panjang tu kan. So jadi kalau kita nak buat estimate, nak ukurnya banyak mana, lebih kurang satu sudu makan, lebar sudu makan. Itu je untuk satu hidangan. Dia akan bersamaan dengan macam buah apple satu biji, buah lai ke, buah pear, buah orange satu biji. So enough lah sebenarnya. So jadi cumanya buah-buah yang boleh dipotong-potong ni masalahnya, buah yang potong dia macam basah lah, wet kan. So macam dia nak bawa pergi ke pejabat kalau rajin nak potong pagi. So jadi isunya macam tu. So jadi lebih mudah kalau kata orang nak transport is bawa buah macam apple, buah orange, buah lai, benda yang macam dia just macam basuh-basuh terus boleh makan macam tu. Betul. Okey. Macam tu lah. So tak pun pisang. Itulah. Antara buah yang segar tadi tu yang kita basuh terus makan atau dried fruit lah macam tadi Puan cakap, kismis, kurma, prune yang dah. Itu ada perbezaan tak dari sudut khasiat dia tu Puan? Mana yang lagi okey sebenarnya? Okay, so dia actually different type of fruits ni dia memang akan ada dia punya content of nutrient yang berbeza lah. Sebagai contoh, macam contoh buah kurma. Buah kurma dia kaya dengan zat besi.
Okay, so dia sangat bagus untuk tambah darah. So untuk ibu mengandung, okay, anak-anak. So macam kata buah yang berwarna merah dan oren sebagai contoh, macam buah betik, buah apa nama tu? Buah dragon fruits. So yang tu, that one dia kaya dengan vitamin A pula. So setiap buah konten dia punya nutrient tu memang agak vitamin akan ada perbezaan sikit. But sebab kita galakkan untuk bila makan, kita tidaklah kata hari-hari betik saja kan. So kita galakkan untuk varietykan pilihan makanan kita. So bila kita varietykan pilihan, then of course kita akan dapat pelbagai jenis lah zat yang ada daripada buah-buahan tu. So dia tidak ada macam yang this one buah less content nutrient dia, this one lebih nutrient dia. Yang penting is kita wasatiyah ataupun bersederhana lah dalam kita punya pengambilan tu. Okay, kita sentuh bab kedua ni, bermula dengan apa yang dia fikir. Saya tertarik dengan tajuk Are you a food pusher? Apa maksudnya tu? Food pusher Food pusher ni dia adalah saya rasa semua orang adalah food pusher kot. Saya pun kadang-kadang juga. Sebab apa macam ni ya? Saya tak tahu orang lain. Bila contoh saya keluar pergi beli sarapan kan, depan USM ni dia ada banyak orang jual kuih lah. Pagi ada orang jual cakwe, ada jual roti goreng yang panas-panas tu. So saya dah terbiasa, bila saya singgah beli, saya akan beli RM2, RM3, contohnya RM5 ke. Saya akan beli dan letakkan kat pantry staff saya untuk sedekah lah. Maksudnya okay, korang makan lah. Ataupun letak kat pejabat. Itu satu untuk breakfast lah. Ataupun kadang-kadang minum petang. Dah kita keluar lunch, ada goreng pisang, ada orang jual keropok lekor pun beli letak dekat pantry. Letak atas meja staff. Makan-makan. Itu kita lah tu food pusher. Kita suruh orang makan. Okay, so dia isunya adalah macam dalam buku Dayut Kamitos ni saya explain dia ada 3 jenis food pusher ni kan. So food pusher ni ada salah satu, kalau kata contoh lah, saya dah letak, lepas tu kawan saya kata aku diet lah, aku tak nak makan hari ni. Saya cakap okay, kita tak ada hard feeling, okay, tak ada masalah. Tapi kalau kata macam contoh hari ni kita bawa something lah, bawa kek, lepas tu kita cakap baskanlah, aku dah masak, sedap kot kek aku. Kau ni aku dah malas masak kek, kau suruh buat, kau tak nak makan gini-gini. Jadi kita paksa orang makan. Jadi orang akan rasa bersalah dia makan. Padahal dia nak diet, okay? So jadi dia dah extra kalori dia hari tu. So itulah namanya food pusher. Lepas tu kalau kata setengah orang macam kalau kita suruh makan, kita duduk suruh dia makan kan. Lepas tu bila dia tak nak makan, kita kecil hati. Cakap kita macam kata-kata pula kat dia, alah kau dia diet esok lusa lah, macam tu. Betul. So itulah namanya food pusher. So jadi kena hati-hati lah. The liver of the harasser. So betul lah, kadang kita mungkin dah okey lah dengan BMI kita, tapi kalau kawan kita tu tak nak, tu janganlah paksa kan. Kita jadi amalan tu dah bagus dah, memberi orang makan tu dah bagus dah. Tapi kalau orang tak nak, tak apalah, it's okay lah. Kalau tengok tak nak balik, kita bawa balik ke apa ke. So betul. Bukan satu benda yang tak perlu kita nak terasa hati lah kalau orang tak nak makan kan. Okay. Saya nak sentuh itulah isunya. Gaya hidup pula, bab ketiga ni. Tajuk yang dah hujung-hujung ni, sleep like a baby. Tu pasal apa tu Puan? Okay, yang tu sleep like a baby ni dia lebih isu kepada adalah kita macam mana tidur kita ni sebenarnya mempengaruhi berat badan kita. Wow. Okay. So jadi sebenarnya dalam kajian memang menunjukkan kita semua digalakkan untuk tidur lebih kurang dalam 6 to 7 hours lebih kurang. Paling banyak pula 8 jam lah. So what happens bila kita tidur ni lambat ataupun kita tidur tak cukup. So dia akan menyebabkan bila bangun kita akan rasa stres sebab kita tak cukup rehat. Okay. So bila kita tak cukup rehat, kita penat, kita tak badan kita tak fully rest. Dia akan menyebabkan hormon kortisol kita meningkat. So apa yang berlaku, kortisol hormon ni adalah hormon stres. Dia akan trigger kita nak makan lagi banyak. For instance, kita akan macam kerap craving lah nak makan benda macam contoh benda berlemak, benda berminyak, yang high sugary foods, macam nak air manis, nak macam kita bayang
sedapnya nasi lemak, ada sambal sotong, ada ni. So macam kita nak benda-benda yang berlemak macam tu. So tanpa kita sedari sebenarnya tidur kita yang tak cukup ni dia memberi impak kepada pemakanan kita dan kemudian menyebabkan kenaikan berat badan kita. So jadi sebab tu kita nak suruh jadi sleep like a baby. So jadi tidur nyenyak yang betul-betul nyenyak. Okay. So kalau kata ikut kajian pun memang disarankan kita tidur awal. So jadi selepas macam kita isyak kan, contohnya pukul 9, 9.30 tidurlah. Then kita boleh bangun awal pukul 4, 4.30 bangun solat kan, bangun solat tahajud dan sebagainya. So kita boleh buat banyak kerja dan kita akan lebih produktif pada tu. Okay, so ada kajian juga menunjukkan orang yang tidur terlampau lama juga sampai lebih kurang 9 jam, 10 jam satu hari pun akan menyebabkan kenaikan berat badan juga. Sebab apa? Bila dia banyak tidur, dia kurang bergerak. Setuju. So jadi macam itulah. Kita boleh rangkumkan lah, diet ni dia satu pasal mindset lah. Yang pertama mindset, betul. Yang kedua makanan tu memang tak boleh lari lah. Tapi apa kalau contoh kat sini gaya hidup kita tu termasuklah tidur yang kita rasa bukan mengena, tapi sebenarnya ada efek pada kita punya diet kita tu sendiri lah. Saya tertarik dengan belakang ni pada salah seorang yang boleh di testimoni ni, dietitian daripada founder Diet Fit Malaysia. Diet Fit Malaysia ya, betul. Ada tentang apa ni Puan? Sebab saya tak tahu Diet Malaysia ni apa. Okay, Diet Fit Malaysia ni dia adalah salah satu, macam mana saya nak sebut kawan saya ni, dietitian Cik Khairul ni, dia adalah dietitian PUM. Dia adalah founder Diet Fit Malaysia yang membawa program-program kurus ataupun weight loss. Okay, so dia akan bantu daripada segi diet and then exercise. Dan dia akan lebih kepada modification lah kita punya gaya hidup dan sebagainya. So jadi dia adalah bukan, dia macam saya nak cakap bukan NGO, dia macam dia punya business lah macam tu. So jadi kalau kata macam biasanya sebabkan sekarang macam nowadays memang banyak program-program diet, weight loss dan sebagainya. So this Diet Fit punya program ni dia memang ada dietitian yang handle dia punya tu. So dia punya pemakanan lebih terjaga dan lebih teratur. So safe lah, more safe. Maknanya dia ada mentor lah, sebab apa-apa pun kalau ada guide ni, ada bimbingan ni akan lagi disiplin lah. Sebab kalau buat seorang-seorang ni mungkin pada para pembaca yang luar yang nak bermula diet seorang diri tanpa join apa-apa program, boleh dapatkan buku Diet Bukan Mitos ni sebagai pemula lah. So saya nak serahkan Puan Ruqayyah untuk ceritakan kepada siapa yang patut dapatkan buku Diet Bukan Mitos ni. Dan kalau ada testimoni yang dah pernah sampai ke telinga, sebab ini terbit 2020 tahun lepas ni. Setakat yang Puan tahu, orang yang komen lah dah baca buku ni, dia cakap terima kasih lah Puan, apa semua tu boleh kongsikan tak apa ada yang testimoni tu. Alright, buku ni biasanya saya suggest kepada semua orang lah. Sebenarnya bukan just untuk orang yang nak turun berat badan je. In fact, kalau kata macam contoh kita ada mak ayah ke ataupun adik-beradik ataupun diri kita sendiri yang kita nak tahu pemakanan yang betul. Sebab biasanya orang ni dia ada kesedaran untuk dia jaga makan dia start umur 30 ke atas. Betul. Okay, so sebab masa 30 ke atas tu baru macam perasan macam lemak berat aku dah naik, aku dah start ada kolesterol ke kan. So ataupun macam dia dah start nampak mak dia sakit. So dia ada awareness dekat situ. So jadi buku ni kalau kata mak tak baca, kita lah baca untuk kita ajar mak, untuk kita terangkan balik kepada mak. So jadi buku ni sangat santai sebenarnya, sangat santai, ada penuh warna-warni. So dia memang sangat mudah, even budak-budak pun baca. So memang ada a few of my readers yang dah beli buku, dia kata mak tak sempat baca lagi tapi anak dah baca dulu. So jadi dan sebabnya dalam buku, dalam silibus pembelajaran anak-anak kita pun dia ada topik pasal makanan sihat kan. And in fact ada juga cikgu-cikgu sekolah yang memang gunakan buku saya ni sebagai panduan untuk dia ajar balik dekat kelas. Sebabnya silibus tu macam mungkin secara
umum. So jadi dia nak ajar dengan lebih detail kan. So dia gunakan buku sini untuk inilah contoh banyak apa pemakanan, kenapa kita kena makan dan sebagainya. Which is very good. So kebanyakan yang pembaca memang baca macam cakap ya Allah memang tak tahu pun tidur bagi impact. Buah kena makan macam ni, nasi boleh makan. So jadi orang macam happy lah sebenarnya, macam dia rasa macam bila baca buku ni dia ada macam ada pencerahan. Dia macam benda yang dia tak tahu, dia macam ataupun sebelum ni benda ni dia faham perceptionnya macam lain. Bila baca dia macam oh sebenarnya macam ni. So jadi buku ni bagi saya sangat happy sebab buku satu colourful. Lepas tu cara kita buat susunan tu memang sangat memudahkan pembacaan lah sebenarnya. So hopefully buku ni dapat pergi lebih jauh dan memberi lagi banyak manfaat kepada orang lain lah. So jadi tak semestinya awak nak kurus, awak nak diet, tapi yang penting awak nak sihat, boleh baca. Yeah. Saya dimaklumkan Puan Rohamiah lah, sebelum ni kita punya IG live tetamu bercerita tentang ABN ada program sepanjang Ramadan dan Puan Rokayah salah seorang pengisi. Boleh cerita sikit? Betul. Ke dah tutup lah, rasa dibuka lagi kan penyertaan tu. Boleh promote tentang tu? Boleh lagi. Boleh lagi. Apa yang Puan bawakan untuk bengkel program tu? Alright. Untuk program Semarak Ramadan at Anjung Bunda Nur, okay. So saya salah seorang peneraju untuk segmen slot Studio Sehat setiap pukul 6 hingga 6.30 petang. Okay, so saya akan bersiaran setiap hari Selasa. Kemudian hari-hari lain tu sepanjang minggu akan ada panelis-panelis lain yang membawakan topik-topik kesihatan dan ataupun topik sihat. Sebagai contoh, Puan Aziana akan bawakan topik sihat kewangan. Sihat poket kita. Okay. So kemudian Mami Deko, Puan Khairunisa akan bawa topik sihat emosi dekat rumah kita kan. Persekitaran dekorasi rumah kita. Puan Sai Saria akan bawakan topik psikologi. Ustaz Muiz, Cikgu Kacak kita dia akan bawakan topik untuk motivasi lah, sihat mental, motivasi, dan Ustaz Hamka pun ada juga, dia akan bawa lebih kepada rusah-rusah semasa bulan puasa dan sebagainya lah. Okay, itu hanya sebahagian daripada topik-topik yang akan kami bawakan dalam Studio Sihat. Dan hari Jumaat especially kita akan ada sesi senaman. Exercise bersama dengan Coach Syah Fazrin. So jadi kita akan live exercise. So jadi tumpuan kita sebenarnya adalah kita nak supaya walaupun kita dah bulan Ramadan, kita boleh beradaptasi dengan kita punya diet kita boleh bersenam dan kita boleh sihat secara spiritual, emosi, mental kita dan juga pemakanan lah. So jadi kalau kata siapa nak sertai masih boleh join 150 tu untuk program sepanjang hari selama 30 hari. Start pukul 5 pagi sampai pukul 10 malam. Macam TV lah sebenarnya. So jadi kalau kata sambil kerja tu nak live. 7 jam sesuai 7 jam. Okey. Betul. Cukup insya-Allah. Tetapi kalau jadi siapa nak join memang sangat-sangat digalakkanlah untuk join untuk seisi keluarga. Ada program untuk anak-anak, untuk mak ayah pun ada juga. So mudah-mudahan Ramadan kali ni menjadi lebih baiklah dari tahun lepas insya-Allah. So detail boleh direct DM dekat Puan Rukayah punya IG. Yes, boleh DM. Kita sangat menyokong lah program-program yang kita tahu bulan bulan Ramadan ni orang cakap bulan pesta ibadah. Tapi kali ni kita nak tambah ekstra lagi. Selain ibadah tu kita nak macam tadi lah, sihat fizikal, sihat mental dan penuh dengan pengisian yang norma baru lah. Sebab ini saya rasa first time kita buat ni kan untuk ADN untuk program ni. Betul. Sebab macam last year ni saya rasa macam last year kita Ramadan kita tahun lepas kan macam tak kapai-kapai je saya rasa. Sangat sugul orang cakap, istilah dia SUGL, sangat melankolik last year. Macam mandom je dah tak boleh balik. Sebab tahun ni pun tak boleh balik juga. Kita terkejut lah, dunia terkejut. Tarawih kat rumah, imam di dan terjun tu. Kali ni insyaAllah ABN akan guide apa yang kalau tak tahu nak program. Tak semestinya family, orang yang single ke apa boleh join juga. Betul. So tak adalah lonely sangat kita punya Ramadan kali ni insyaAllah. Betul. Terima kasih. So hopefully kita doa macam tu.
kita sebenarnya dengan Puan Rukayah kita ada lagi 3 sesi. Ini sesi yang pertama, insya-Allah kita akan sembang lagi diet mak-mak dan beberapa buku yang lain. Dan terima kasih untuk sesi yang pertama ni Puan. Dan insya-Allah kita jumpa lagi akan datang. Dan selamat InsyaAllah. Ramadan insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan juga kepada Tuan Amir. Okay. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dapatkan buku Dayat Bukan Mitos sebelum puasa. Yeah. Okay, terima kasih.